يا رب يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah, allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi sekali lagi untuk tazkirah Ramadan, ya, siri yang kedua insya-Allah. Sambungan daripada siri yang pertama, iaitulah ayat yang saya nak sama-sama kita hayati, renungi bersama pada malam ini, surah Al-Baqarah ayat 184. Kalau pada siri yang pertama dulu kita huraikan sikit sebanyak daripada ayat 183. Jadi untuk kali ini kita akan baca pula ayat 184 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang kita baca ialah ayat 184. Mungkin muslimin dan muslimat boleh tengok, semak dalam Quran, dalam tafsir. Artinya puasa yang diwajibkan itu setelah kita mengetahui bahawa puasa bulan Ramadan ialah suatu kefarduan, kewajipan. Jadi berapa lama yang mesti kita kena puasa itu? 2 bulan ke, 3 bulan ke, seminggu ke, 3-4 hari ke, atau bagaimana? Lalu ayat 184 ni menyebutkan ayyaman ma'dudat. Mana puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah, haruslah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin secupak, secupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasa tu, secupak, satu hari secupak. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah yang memberi bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walau demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Itulah pengertian daripada ayat 184 surah Al-Baqarah. Jadi kita faham ni tadi bahawasanya berbulan puasa itu, kewajipan berpuasa itu hanyalah tertentu pada bulan Ramadan. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, wal ayyamul ma'dudat ay syahru Ramadan, iaitulah pada bulan Ramadan. Jadi sebelum dari itu bagaimana? Sebelum kewajipan turun ayat yang perwajibkan puasa sebulan Ramadan itu, disebut daripada Muaz, diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, bahawasanya Rasulullah SAW ketika mana sampai di Madinah, baginda SAW telah berpuasa
ya, fasama yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Ketika mana baginda sampai di Madinatul Munawwarah, ya, baginda berpuasa hari Asyura, dan juga 3 hari, ya, 3 hari daripada dalam sebulan tu 3 hari Nabi berpuasa. Ini puasa sunat lah, ya, puasa sunat. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Asyura dan 3 hari, ya, dalam sebulan. Kemudian thumma anzala, barulah Allah Taala menurunkan, thumma anzalallahu azza wa jalla fardha syahri Ramadan. Kemudian barulah Allah Taala turunkan, ya, kefarduan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang kita sebut sebelum ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga akhir. Barulah turun ayat itu. Baik, kemudian disebutkan dalam ayat ini juga, faman kana minkum maridan, ya, barang siapa yang di kalangan kamu yang sakit ataupun yang musafir, harus dia berbuka, ya, dan dia wajib kena mengqada puasa yang dia buka tu pada hari-hari yang lain. Baik, jadi kita kena faham sakit tu sakit yang bagaimana. Jadi jangan kita baca faham secara umum gitu. Ya, sakit ni dia ada 2 keadaan disebut dia. Maridan itu ialah lil marid halatani, disebut dalam tafsir. Sakit tu ada 2 keadaan. Pertama ialah sakit yang mana alla yutiqas shaum bihalin. Memang satu orang ni dia sakit, dia memang dia tak larat. Bak kata orang ni sebenarnya tak terdaya, dah tua umpamanya. Memang ataupun minta maaf, bukan tua, dia sakit. Ya, memang dia tak terdaya, memang uzur benar-benar, tak dapat dia nak puasa dah. Ya. Ya, tak dapat dia nak puasa. Tak boleh nak puasa. Kalau begitu, fa alaihil fitru wajib, maka wajiblah dia berbuka puasa, tak perlulah dia puasa. Sebab sakit dia tu memang sakit yang kita panggil berat sangatlah. Dia tak larat nak puasa. Ketika tu tak bolehlah dia nak puasa, malah dia wajib kena berbuka. Dan sakit yang jenis yang kedua ni, keadaan sakit yang kedua tu iaitulah ayyaqdira ala saumin bidarin wa masyaqah. Dia boleh puasa, dia sakit dan dia boleh puasa, tapi dia puasa pun dalam keadaan bidara wa masyaqah, ada sikit, ada kepayahan dan ada kemudaratan. Ya, kalau dia teruskan je puasa dalam keadaan sakit tu boleh, tapi mengkali dia akan ada sikit rasa, dia akan rasa sakit, ada kepayahan, kesusahan. Maka begitu, fa hadza yustahabbu lahu fitr, maka digalakkan, diharuskan, diperbolehkan untuk dia nak berbuka. Ya, boleh dia untuk nak berbuka, ya. Dia boleh berbuka dan di hari lain besok dia wajib dia kena qada. Qala jumhur minal ulama, telah berkatalah jumhur daripada ulama, idza kana bi maradun, apabila satu orang itu dia sakit macam mana? Yu'limu, sakit yang memedihkan, wa yu'zih, dan menyakitkan. Ya. Dan juga dia takut kalau dia puasa ni tadi, sakit tu akan berpanjangan ataupun jadi bertambah. Jadi kalau begitu sahha lahul fitr, sahlah, mana bolehlah dia tu berbuka. Ini yang dimaksudkan faman kana minkum maridan tadi. Mana sakit yang macam ni lah, barulah harus dia untuk nak berbuka. Sakit yang memedihkan, yang menyakitkan, sakit yang kalau dia puasa lagi takut nanti berpanjangan sakit atau bertambah sakit, ketika itu haruslah dia berbuka. Au ala safarin, dan yang kedua pula keadaan orang yang musafir. Musafir mana? Musafir yang harus dia qasar. Ya, musafir yang dia tu harus dia qasar. Sembahyang dia, kalau dia musafir tu 2 marhalah dia boleh qasar sembahyang. Dan dia harus pula untuk nak berbuka. Tapi safar yang macam mana, ya? Bukan semua perjalanan. Tengok pula musafir tu musafir macam mana. Yang dikatakan musafir, orang yang musafir boleh untuk nak berbuka, diharuskan berbuka tu musafir mana? Ialah safarut ta'ah dan safarun mubah. Iaitulah perjalanan safir yang taat dan safir yang mubah, yang harus, yang itu boleh. Macam mana safir taat ni? Umpama jihad fisabilillah umpamanya lah. Ataupun
dihubungkan, dikiaskan ataupun dikaitkan seperti juga orang yang safar silaturrahim, tak? Safaru silaturrahim dipanggil. Menziarahi keluarga mak ayah kita ke yang sakit ke yang tua sebagainya. Ya. Wa talabil ma'asyid daruri, ataupun ini safar yang taat kerana kita terpaksa mencari kehidupan yang daruri yang tak boleh tidak. Ya, ini dah kewajipan kita. Kita duduk Kuala Lumpur, ya. Kita kena kerja ke Terengganu dak, pelantar minyak ke umpama dak. Benda kita terpaksa musafir. Jadi musafir kita tadi tu diperbolehkan, ya, sekiranya kita akan rasa kesusahan, maka diperbolehkan untuk kita untuk berbuka. Kan itu dikata safarut ta'am, dikaitkan, dimasukkan dikira sebagai safarut ta'am, mencari rezeki yang halal kan. Sebab ada dalam hadis tersebut, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Ya, kita nak mencari rezeki yang halal itu adalah satu kewajipan selepas daripada kewajipan. Maka kalau dia musafir kerana mencari rezeki yang halal dan benda tu lah daruri lah, mana berkeperluan sangat, maka diperharuskan untuk dia berbuka puasa sekiranya ada kepayahan bagi dia. Begitu juga kalau safar yang harus seperti nak berniaga dan seumpamanya. Ada pun safar yang safarul asi, perjalanan itu perjalanan maksiat, nak bermaksiat, maka tidak diharuskan. Qaul yang arjah yang terlebih kuat, tak boleh orang yang seperti ini untuk berbuka puasa. Dia duduk di Kedah ke, ni contoh yang minta maaf cakap ni, misalan ni. Orang tu duduk di Kedah ke, duduk di Kelantan, bagaimana? Nak pergi ke Merian Highland, bulan puasa, nak pergi ke Merian buat apa? Nak pergi berjudi, misal kan. Itu dipanggil safarun asi. Dia daripada jauh ni minta maaf ya, contoh ni. Dia tang Kelantan ko ataupun tang Kedah ko nak pergi ke Merian Highland. Tujuannya nak pergi berjudi misalnya tu. Jadi safar macam ni tak harus dia nak berbuka, tak boleh. Baik. Jadi apa hikmahnya sebenarnya ya, orang yang musafir ni innama ubiha lahul fitr, bahawasanya diperharuskan orang musafir itu untuk berbuka supaya apa? Supaya liyaqwa, supaya dia dapat kekuatan dah dalam permusafiran dia, dalam pemanduan dia perjalanan tu, maka dia akan beri kekuatan. Tapi tak tahulah ya, kalau zaman kita sekarang ni barangkali ya tak sama kalau nak dibandingkan keadaan musafir zaman-zaman dahulu ya, perjalanan naik unta, naik perjalanan susah payah. Sekarang ni insya-Allah kenderaan kita selesa. Habis. Kemudian para ulama ada persisihan pendapat bagi orang musafir ni mana yang afdal. Ya, sama ada dia berbuka puasa ataupun dia terus dengan puasa dia. Ya, telah berkata Imam Malik dan Syafi'i fi ba'di ma ruya anhuma, pada setengah barang yang diriwayatkan daripada Imam Malik dan Syafi'i, dikata apa? As-saumu afdal liman qawiya alaih. Ya, berpuasa bagi orang yang musafir itu adalah lebih afdal. Kalau jika dia kuat, afdalnya dia puasalah. Tak payahlah dia buka, dia teruskan puasa dia. Kalau dia kuat, teruskan. Sebenarnya kalau nak qada ni bukan senang, walaupun kata satu hari pun jangan ya. Kalau kita boleh kuasa tahanlah, tak perlulah kita nak berbuka. Sayang ya, satu hari tu jangan kita batalkan, jangan kita buka, kita teruskan juga dengan puasa kita. Begitu juga yang diriwayatkan daripada Uthman ibn Abil As Al-Thaqafi wa Anas bin Malik sahibai Rasulullah SAW, dua orang sahabat Nabi, annahuma qala, berkata kedua-duanya bahwasanya as-saumu fi safar afdal liman qadara alaih. Ya, puasa bagi orang yang musafir tu ialah terlebih afdal. Kalau sekiranya dia mampu, eloklah dia teruskan puasa, tak perlu dibatal, tak perlu nak berbuka. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua pula mengatakan, seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ar-rukhsah afdal, keringanan itu ialah lebih utama. Kan? Allah Ta'ala dah beri dah kemudahan. Kalau kamu musafir, maka kamu diperbolehkan untuk berbuka. Maka kata Ibnu Abbas, ar-rukhsah afdal, keringanan itu adalah lebih utama. Dan perkara ini disokong pula ya, oleh Sa'id ibn Musayyab, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, wa Mujahid, wa Qatadah, wal Auza'i, wa Ahmad, wal Ishaq.
kullu haula, semua mereka ini mengatakan al-fitru afdal. Berbuka itu lebih afdal lah bagi orang yang dalam permusafiran, lebih afdal dia berbuka. Ini pendapat mereka. Sebab apa? Kerana berdasarkan kepada ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kamu itu dengan kemudahan, keringanan, keselesaan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu itu dalam keadaan kepayahan dan kesusahan. Ya, dalam kaedah fiqh pun mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysira. Ya, kepayahan, kesepitan, kesusahan itu boleh mendarik kepada kemudahan dan keselesaan. Ya, jadi bagi orang yang musafir, kalau andanya pemusafiran itu ada menyulitkan, membayahkan, ya silakan dia boleh berbuka lah, tidak salah. Disebut dalam Quran juga, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Disebut dalam tafsir, ya, at-tafsir al-Qur'ani bil Qur'ani mungkin. Ya, tafsir Quran dengan Quran. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surah Al-Hajj ayat 78. Dan ya, tidak menjadilah oleh Allah, Allah Taala tak jadikan kamu tu dalam agama ni min haraj, daripada keberatan dan kepayahan, kesusahan, tidak. Ya, jadi ada kemudahan diberikan oleh agama kita. Habis faidatun min ayyamin ukhar. Jadi bila orang yang sakit, orang yang musafir tadi itu, walaupun dia boleh berbuka, maka pada hari lain naklah dia mengqadakkan, ya, puasa yang dia berbuka tu mengikut bilangan hari yang dia berbuka. Di sini ulama, ya, disebut dalam tafsir faidatun min ayyamin ukhar. Ya, wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Selain daripada hari Ramadan lah, mungkin ya 2 Syawal tu dah boleh lah kalau nak qada misalnya. Tapi orang kita ni mana pula nak puasa start 2 Syawal, jarang lah. Ya, payah ada, bukan tak ada langsung. Ya, kita orang Melayu kita ni, ya, pada adanya kalau raya apa puasa sebulan, raya pun sebulan. Ya. Kalau nak puasa sunat, ya, Syawal pun, sunat Syawal pun kadang-kadang dah akhir bulan Syawal baru nak puasa kan. Jadi qada ni boleh. 2 Syawal tu dah boleh nak qada, ataupun bulan-bulan lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, seterusnya lah, boleh. Jadi berdasarkan kepada ayat ni fa'iddatun min ayyamin ukhar, kata ahli tafsir, dalla dzalika ala wujubil qada min ghairi ta'yinin li zaman. Ayat ini menunjukkan bahawasanya wajib dia qada dengan tanpa ditentukan masa, terpulang. Bila masa-masa yang dia boleh buat, dia qada lah sebelum masuk kepada bulan Ramadan yang akan datang ataupun tahun harapan. Dan perkara ini disebut juga dalam hadis dalam Sahih Bukhari, bagaimana, ya, Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Aku ni, kata, ya, kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, kata apa? Aku ni ada puasa qada Ramadan, kata Sayyidatina Aisyah. Ya, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, kata Sayyidatina Aisyah. Aku radhiyallahu anha, aku ni ada puasa qada Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tak kuasa, aku tak boleh nak qada puasa ni kecuali pada bulan Sya'ban, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidatina Aisyah sendiri pun, ya, aku ni ada qada puasa Ramadan yang sebelumnya, tapi aku tak boleh nak qada lagi sehinggalah tunggu kepada bulan Sya'ban, nak masuk Ramadan seterusnya, barulah aku boleh qada. Ya, kenapa tu? Asyghulu minan nabi au bin nabi sallallahu alaihi wasallam syakrawida. Kerana apa? Kerana Sayyidatina Aisyah, ya, diriwayatkan, ya, kerana sibuk, ya, berkhidmat, membantu, ya, melayani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada bulan Sya'ban. Kerana bulan Sya'ban Rasulullah SAW banyak hari-hari bulan Sya'ban tu Rasulullah baginda berpuasa. Habis. Kemudian seterusnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian wajiblah, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitulah memberi makan, ya, orang miskin. Ya, kalau tak, ya, tak mampu,
maka naklah dia membayar, wajib kena bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna, di atas mereka yang mampu dan boleh untuk membayar fidyah, wala yutiquna as-shaum, mana dia tak mampu nak puasa. Siapa dia? Asy-syaikhul kabir, orang tua, laki-laki yang dah tua, orang-orang perempuan, wal ajuzul kabirah, orang perempuan yang tua dah tak larat nak puasa, maka naklah dia bayar fidyah. Beri makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, maka dalam pada itu pun bila dia dalam membayar fidyah tadi tu dikatakan, maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Siapa-siapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Kita maklum, kalau satu hari dia tinggal tadi, dia kena bayar fidyah 1 cupak satu hari untuk bagi seorang miskin. Jadi walau bagaimanapun, dalang-alang 1 cupak, bagilah 2-3 cupak atau bagi segantang lah, terus senang umpamanya, maka itu lebih baik kan. Asasnya kena bayar secupak, tapi sebagaimana disebut dalam ahli tafsir, kata Mujahid, man zada fil it'am 'alal muddi, siapa yang menambah lebih daripada memberi makan tu, lebih pada secupak, maka itu dikira baiklah. Dah halang bagi orang miskin, bagilah 2 cupak, bagilah segantang 4 cupak pun tak apa. Ataupun menurut Ibn Abbas, at'ama miskinan akhara, dia bagi apa nama bayar fidyah tadi tu, yang secupak tadi tu, katalah dia tinggal 1 hari, dia bagi makan untuk 1 orang miskin, dan dia bagi pula makan kepada orang miskin yang lain. Itu maksudnya dia buat kebaikan dengan sukarela dia. Sepatutnya yang wajib dia kena bagi untuk seorang miskin, tapi diberilah kepada miskin yang lain, mungkin 2-3 orang lain, maka itu adalah suatu kebaikan bagi dia. Kemudian wa antasumu khairul lakum, walau bagaimana, dan walau demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Di akhir ayat ini ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Daripada kalau kamu mengetahui. Wa antasumu fi safar wal marad min ghairi syak. Kalau kamu tadi, ada setengah tafsir ulama tafsir, ahli tafsir mengatakan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ini merujuk kepada tadilah, merujuk kepada orang yang safar dan orang yang sakit tadi itu. Kalau dia tidak membebankan, maka lebih baik dia puasalah. Lebih baik dia puasa. Itu kata setengah ahli tafsir begitu. Wa antasumu khairul lakum. Maksudnya kalau kamu puasa, walaupun kamu musafir, walaupun kamu sakit yang tidak membebankan, maka eloklah kamu puasa itu lebih baik lagi. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini, iaitulah yang kita petik daripada ayat 184 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan insya-Allah dapat memberikan sikit sebanyak panduan kepada kita bersama. Yang penting saya nasihatkan kepada diri saya, kepada kita semua muslimin dan muslimat, jangan lupa untuk kita buat semakkanlah. Sebab kita nak masuk Ramadan ni, kita buat semakkan, kita belajar, kita study sikit bagaimana niat kita nak puasa dan sebagainya, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa, apakah dia syarat sah puasa sebagainya, supaya kita betul-betul masuk ke bulan Ramadan ni dalam keadaan ada persiapan yang cukup lah, persiapan aklinya, berkaitan jasmani dan rohani kita, persiapan ilmu kita perlu ada, supaya kita lakukan ibadah dengan lebih sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.